5 keistimewaan. Yang pertama akan diangkat daripadanya kesempitan hidup di dunia. Yang kedua, dia akan dihindarkan daripada azab kubur. Yang ketiga, dia akan menerima buku catatan amalannya melalui tangan kanan. Yang keempat, dia akan melintasi titian sirat sebatas kilat. Dan yang kelima, dia akan memasuki syurga tanpa hisab. Sesiapa yang meringan-ringankan solatnya, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 seksaan. 5 seksaan dunia, 3 seksaan ketika meninggal dunia, 3 seksaan di dalam kubur, dan 3 seksaan semasa dibangkitkan dari kubur. Seksaan pertama di dunia ialah, pertama, dicabutkan keberkatan umurnya. Kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Dan yang ketiga, setiap amalan yang dilakukan tidak akan diganjari oleh Allah SWT. Keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit, yakni doanya tidak akan diterima. Dan yang kelima, tidak akan bahagia, tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang yang soleh. Sesaat yang akan menimpa ketika dia mati ialah, yang pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga sehingga dia diberi minum sebanyak air lautan di dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Sesaat yang akan ditimpakan pada azab kubur ialah, yang pertama, kuburnya akan menghimpitnya sehingga tulang belulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Yang kedua, api akan dinyalakan dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Ketiga, seekor ular yang besar bernama Ash-Shuja'ul Aqra akan dilepaskan ke atasnya. Kedua-dua mata ular itu dibuat daripada api dan kuku ular itu pula dibuat daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh 1 hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata kepada suara yang gemuruh umpama petir, "Aku Ash-Shuja'ul Aqra, aku diperintahkan oleh Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, kerana meninggalkan solat zuhur sehingga asar, sehingga kerana meninggalkan solat asar sehingga maghrib, kerana meninggalkan solat maghrib sehingga isya, dan kerana meninggalkan solat isya sehingga subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sehingga hari kiamat. Manakala siksaan yang akan menimpanya ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar ialah, yang pertama, penghisabannya amat berat. Yang kedua, dimurkai oleh Allah SWT. Dan ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ini hanya disebut 14 siksaan, tidak mencukupi bilangan 15. Mungkin perawi terlupa. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka melalaikan solat pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada mereka muka mereka tertulis 3 baris tulisan. Pertama, wahai orang-orang yang mensia-siakan hak Allah. Yang kedua, dituliskan juga daripada dahinya, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, sebagaimana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah. Keterangan, walaupun seluruh isi hadis ini tidak saya temui dalam kitab-kitab hadis, tetapi segala yang tersebut dalam hadis ini tentang azab-azab dan ganjaran pahala telah diperkuatkan oleh banyak riwayat yang lain. Antaranya termasuk yang telah pun disebutkan dalam sebelum ini, dan sebahagian lagi akan menyusul kemudian. Riwayat sebelum ini juga ada menyebut bahawa orang yang meninggalkan solat telah terkeluar daripada Islam. Jadi sebanyak mana pun azab yang dikenakan, namun masih boleh dikira ringan. Walau bagaimanapun, perlu difahami bahawa semua yang telah pun disebut dan yang akan disebutkan nanti ialah siksaan kerana meninggalkan solat. Dan setelah seorang itu diputuskan akan azabnya, diazab dan tertulis dalam senarai orang yang bersalah, pun masih lagi ada peluang keampunan untuknya. Kerana Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukannya dengan sesuatu apapun jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48.
Berdasarkan ayat yang disebutkan di atas dan ayat-ayat yang seumpama seperti hadis-hadis, sekiranya Allah SWT mengampunkan seseorang yang meninggalkan solat, maka dia adalah sebenarnya orang yang sangat-sangat bertuah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat kelak terdapat 3 mahkamah pengadilan. Yang pertama, mahkamah yang akan mengadili mengenai kufur dan Islam. Dalam mahkamah ini tidak ada sebarang pengampunan. Kedua, mahkamah yang akan mengadili hak sesama manusia. Dalam mahkamah ini tak ada hak orang yang dizalimi pasti akan dikembalikan. Sama ada hak itu diambil secara daripada orang yang melakukan kezaliman atau sekiranya Allah SWT ingin mengampuni orang yang melakukan kezaliman itu, maka hak yang dituntut itu akan dikurniakan oleh Allah SWT daripada sisinya. Yang ketiga, mahkamah yang akan mengadili kewajipan terhadap Allah SWT. Di sini pintu-pintu keampunan Allah SWT akan terbuka luas. Perlu difahami bahawa sesungguhnya balasan terhadap perbuatan kita adalah azab-azab sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun sifat kerahiman, keampunan Allah SWT mengganti segala-galanya. Jadi insyaAllah